Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan lagi berkata Syekh Ali itu pada muka surat 12. Kitab kita pakai muka surat 13. InsyaAllah kita nak sambung ni, masih pengarang kita nak menyambung perbincangan dia mengenai kebolehan untuk menyambut hari lahir Nabi SAW dan bangun berdiri untuk rasa hormat, rasa ta'zim pada Nabi SAW. Begitu juga yang terdekat adalah mengenai meletakkan perkataan Sayyidina ataupun apa-apa perkataan seumpama itu untuk memulia, mengagungkan Nabi SAW, yang dinukilkan daripada kitab dia khas membicara mengenai dakwaan. Ada orang mengatakan ada khususiat pada Rasulullah dengan alasan yang diberi untuk menunjukkan bahawasanya perbuatan bangun menghormati orang, khasnya menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan benda khususiat, bahkan ni memang ajaran agama kita. Baik. Dalam muka surat 12 kata dia, Syekh Ali Al-Maliki ni dia kata macam ni, sesungguhnya umpama ini berdiri ni, kata dia, ialah yang sudah jadi adat pada membesarkan Nabi SAW. Dah jadi satu adat, satu kebiasaan, khasnya faham tu adat kat Nabi ni, tentulah orang yang membesarkan dan atas kata jadi adat dengan mereka membesar, mentakzimkan Nabi SAW dengan berdiri ni, para sahabat lah. Dah jadi adat. Kaedah kita pula ada qawaid fiqh yang mengajar satu prinsip rumusan daripada nas yang ada dalam syarak. Kalau tak ada ayat Quran ataupun hadis yang khas sekalipun yang menyebut mengenai kebolehan berdiri ini, atau prinsipnya al-adatu muhakkamatun. Maksudnya kebiasaan yang ada khasnya nisbah Rasulullah, kebiasaan uruf yang ada pada Rasulullah, khasnya sahabat dengan Nabi SAW, yang tu adalah boleh jadikan pedoman untuk menunjukkan ada keharusan boleh bangun untuk menghormati antara satu sama lain, khasnya menghormati orang yang mulia dan ditakzimkan. Baik. Dan tiap-tiap yang jadi adat pada membesarkan dia itu, tertegahlah tinggalnya kerana takut daripada jatuh pada barang yang membawa ia kepada kufur. Khasnya kata dia, dalam bab membesarkan, mengagungkan, ta'zimkan Nabi SAW, yang perbuatan ini, bangun, berdiri, hormat, dan dibuat oleh para sahabat sendiri, yang kata dia yang telah beradat mereka macam tu. Jadi kalau kita tak buat dengan perbuatan macam mana para sahabat berdiri untuk membesarkan Nabi SAW,
Kata dia, kalau kita tinggalkan perkara itu, sedangkan itu dah jadi adat dalam kaedah mentakzimkan Nabi SAW, dia kata takut jatuh pada barang yang membawa kepada kufur. Tak mana kufurnya? Tak membesar, tak mengagungkan Nabi SAW. Itu masalah kufur yang boleh jadi tu. Para ulama kita dia ambil faham halus kan. Tak apa, cermat dia ambil. Berhati-hati mereka untuk kalau nak tinggalkan bab macam tu pun, adakah yang tu nanti sampai menunjukkan tingkah laku huduh kita tidak mengagung dan membesarkan Nabi SAW dengan kita nak berdiri di atas sempurna menyebut kelahiran Nabi SAW, begitu juga seumpamanya kan. Dan tu diajar oleh para ulama sampai tempat untuk sepatutnya berdiri tu. Kalau dalam majlis maulid Rasulullah semua dipanggil untuk berdiri kan. Bukan saja berdiri, dia ajar itu untuk kadang bagi manisan. Kalau belah-belah India tu olip ni dia bagi manisan. Dia ada kacang, ada salut gula tu, bagi. Belah kita Melayu ni wangian, bagi bunga rampai pada musim-musim maulid. Baik, pasal apa boleh bawa pada kufur? Kerana tinggalkan berdiri macam ni, khasnya tinggalkan menghormati Rasulullah, membawa kepada menghinakan dia, menghinakan Rasulullah. Itu bahaya dia. Halus dia orang ambil faham kan. Kita ni kadang kita kata satu sudut macam ni lah, khasnya puak-puak yang tak suka dengan perbuatan macam ni kan. Dia orang kata dia orang tak menghinakan, tapi satu sudut, walaupun mereka tak menghinakan, apa tanda kamu memuliakan? Itu persoalan dia kan. Dan kamu tak hina, kamu muliakan, apa tanda muliakan? Bahkan kita nak ada perasaan dan ada perbuatan untuk memuliakan, bila kita bangun, dah dikata kita bid'ah pula. Kan? Apa ni? Kau ni? Apa kau punya cara perjalanan hidup? Macam mana kaifiat cara berfikir, cara perjalanan syariat, manhaj apa yang kau ikut tu? Itu bahaya kalau kita belajar ambil faham dengan cara sendiri yang tak ada tunjuk ajar daripada tutup buru pada ulama kita. Baik. Jadi dia akan membawa kepada menghinakan Nabi, menghinakan dia dan menghinakannya. Menghinakan Nabi itu kufur. Memang tak khilaf rasanya, tak faham kan. Rasa kalau budak-budak yang wah pun kata hina Nabi kufur tau. Mana boleh hina Nabi? Kan macam tu kan. Jadi antara tak hina ni buat yang dia bahasa mudah kita yang itulah. Bahkan kita jangan kata hina Nabi. Nyanyi lagu negaraku tak berdiri macam. Hina, istilahnya menghina lagu kebangsaan kan. Itu national anthem aja pun. Bukan menghina pun, kami tak menghina negara Malaysia. Kami rakyat Malaysia ni IC. Memanglah. Tapi kau tak tahu ke cara nak menghormati negara, lagu kebangsaan ni? Bunyi lagu negaraku tak erti nak berdiri langsung. Kan? Lagu negaraku pun orang petikai. Bunyi je muzik negaraku tu. Tercegat dia je. Yang ni disebut Fawulida sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan Nabi Muhammad. Tahu kering bodoh macam tak ada kena-mengena dengan dia. Padahal Nabi kau tu. So saya kata kalau duduk sekolah kebangsaan, cikgu pakai skirt masuk kelas pun, cikgu bahasa Inggeris lah pakai skirt. Cikgu Islam kita tak adalah pakai skirt kan. Tapi sekarang ada etika perguruan lah, tak adalah pakai skirt kan. Saja saya sebut pakai skirt tu maksudnya buka aurat lah maksud saya tu kan. Tapi bahasa saya tu kasar sikit, pakai skirt. Mana ada cikgu pakai skirt? Cikgu menari pakai skirt. Kalau nak sebut tu. Cikgu pakai renang lagi lah. Pakai seluar terselit. Saya itu bahasa saya. Itu saya gunakan bahasa pakai skirt, maksudnya tak patuh syarak kan. Saya ngaji dulu ada cikgu India pakai sari. Nampak pusat pun. Iya betul saya cakap. Dulu mungkin etika dulu macam tu. Sekarang mungkin ada etika lain. Tak boleh nampak pusat, tak boleh pakai sari dah. Mungkin, saya kata mungkin. Ataupun mungkin tak ada lagi etika. Masih macam yang lama juga, macam yang lapuk juga. Sebut apa? Itu pun bangun, stand up. Okay. Good morning teacher. Good morning teacher. Oh bagi kita greetings dia. Good morning. Semua bangun. Baik, yang tu hormat dengan orang pakai skirt.
kan. Guru kafir lah tu ajar bahasa Inggeris ni, ajar jalan balik akhirat ni. Boleh tak peduli saja. Maka tidak bagus bagi muslimin engkarkan tiap-tiap yang diadatkan pada membesarkan Nabi SAW. Ini kata adab ni. Adab kita, apa yang istilahnya ta'zimkan Nabi SAW, jangan tinggal. Satu antara ta'zimkan Nabi apa? Sebut je Nabi Muhammad SAW. Berselawat kita. Satu ulama-ulama dulu ajar apa? Kita sembahyang Jumaat, khasnya sembahyang Jumaat, ada sembahyang Jumaat, ada khutbah. Nak bagi tongkat tu pun kan. Baca dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan saja takat biar itu. Kalau dulu punya tarik siap selawat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat punya selawat tarawih kan. Sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Pasal nak ajar, Allah Ta'ala perintah tu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada segan-segan tempat baca ulang 3 kali, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada yang tambah dengan selawat panjang-panjang lagi. Allah mazid, saya banyak benda tak hafal tu. Dulu kecil-kecil tak tahu benda tu, tapi dengar orang baca panjang-panjang kan. Datuk Bilal nak bagi pada khotib baca pegang tongkat tu, nak hantar tongkat tu pun sampai macam tu. Pasal apa? Nak ajar ta'zimkan Nabi. Ni syariat kita bawa ni, syariat Nabi SAW. Walaupun Nabi, para sahabat tak berselawat macam tu, tapi nak mengajarkan bahawasanya kita sembahyang Jumaat ni ialah nak mengajar syariat. Dan syariat ni nak ajar ittaqullah apa, alhamdulillah, puji selawat salam atas Rasulullah, ittaqullah, ittaqullah, baca ayat Quran kan, wasiat dengan takwa. Nak cerita apa? Ni syariat ni Muhammad SAW yang bawa. Selawatlah salam atas dia. Dengan tu kita boleh hidup dengan cara bersyariat begini. Jadi apa-apa yang membawa kepada beradat untuk membesarkan Nabi SAW, jangan ditinggal. Contohnya bangun berselawat atas Nabi, walaupun ada bahas dari sudut ilmu dia dalam satu majlis, setidak-tidaknya walaupun disebut nama Nabi banyak kali sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya habis-habis tidak mesti sekali ada selawat dan salam. Itu dah bahas dah ulama pun kan. Takkan sekali. Takkan sekali. Itu ajarkan, dengar tu dengan perasaan ta'zim kan. Sebut Muhammad je pun ajar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, bagi rasa walaupun tak rasa. Kadang kita tak kenal, kita tak rasa. Tu yang ada perjalanan-perjalanan silsilah kita khasnya. Bila ada zikir yang khas macam tu, memang ajar. Bayangan kita duduk hadapan maqam Nabi, orang-orang Rasulullah, jasad dia di dalam bumi tu. Rasa macam hadir sedang kita beradab dengan dia tu. Rasa perasaan tu, hadirkan perasaan macam tu. Bagi salam tu seolah-olah Rasulullah tercegap berdiri gitu. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nur Allah. Bagi salam macam tu. Assalamualaikum ya Khalifatal ya Amirul Mukminin. Ya Khalifatal Rasul. Ya Abu Bakrin. Ya Abu Quhafa. Salamun alaik. Bagi Sayyidina Umar pula. Bagi satu. Seolah-olah mereka ni memang hidup. Memang mereka hidup pun sebenarnya. Jasad aja, jasad pun tak diusik bumi langsung. Pasal apa? Masya Allah, wallahi memang tak diusik bumi. Pasal apa? Bukan sembarang orang tu. Ini akidah yang diajar oleh para ulama kita, macam mana nak ta'zim dengan Nabi SAW. Itu juga para sahabat, tabi'in, para ulama kita, Qazim, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, semua duduk zaman tabi'in tu. Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, semua zaman-zaman tabi'in dan tabi'in. Inilah ulama perjalanan, ulama salafus soleh kita daripada satu generasi generation by after generation kan. Macam ni lah sampai kat kita. Cuma ada kumpulan-kumpulan yang tak cukup akal ni. Ni masalah. Dia buat agama dengan bahasa saya kepala otak dia sendiri, bahasa kasar saya, itulah kan. Waliyadzubillah, mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, lindung kita daripada pahaman-pahaman yang salah ni. Jadi kata dia, apa-apa yang ajaran yang membawa untuk jadi adat membesarkan Nabi SAW ni, sama telah pula, kata dia, apatah lagi, tu bahasa kita sekarang, sengaja mengarang
tulis kitab buku pada membatalkan barang yang telah diperdalilkan atas subutnya. Saja pergi buat kitab, buat apa? Membangkang, bahkan membid'ah kan. Kata yang ni benda ni tak pernah ajaran Nabi ni, bid'ah lah, siapa buat macam ni salah. Nabi tak pernah ajar macam ni, Nabi pun manusia biasa macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Oh, nampak macam bagus, tapi dia mengajar manusia biadab dengan Nabi SAW. Memang macam tu pun tengok. Bubur Sayyidina pun dia kata bid'ah, kelakar nak. Tu saya ngaji ada kawan-kawan saya, mereka lagi nakal mulut daripada saya. Jumpa orang-orang yang tulis buku tu yang ada nama doktor-doktor, datuk-datuk, apalah kan, gelaran-gelaran Sahibus Samahah ke. Panggil apa? Kalau nama dia Sahibus Samahah kan. Panggil apa? Sahibus Samahah Dolah. Panggil, Dolah. Panggil $4 ya. Macam rasa baran dia merah muka. Tak tahu hormat ke kat orang. Oh, mesti kata gitu tak? Saya doktor tau. Datuk tau. Oh. Kan kita tengok adegan-adegan ada dia orang hantar dalam WhatsApp. Tak kenal ke siapa? Saya pun hormat tau. Oh, sampai macam tu. Maksudnya ada orang yang minta dengan supaya dia dihormati dengan sebut perangkat dia, gelaran dia, apa member of parliament dengan apa. Saya pun hormat tau. Saya datuk tau. Apa PhD awak ada? Oh, memang kita tengok gelagat dia orang macam tu. Orang-orang yang satu kepala otak fikir macam tu, semua fikir macam tu. Semua fikir macam tu. Kita mana ada? Tutup guru kita, pakar-pakar ulama kita, hatta Nabi SAW pun hebat macam mana pun dia kata apa? Ana basyarum mislukum. Itu nisbah dia. Tak ada langsung untuk ada kibr, ada takabur tu kan. Untuk rasa hebat diri dia walaupun dia seabdul makhluk. Dia kata aku macam koma je. Bunyi perak lah tu kan. Tapi kita dah faham atas siapa dia. Takkan kita nak kata dia pun kata dia macam masih biasa, kita buat macam member dia je. Oh, sahabat yang memang member dia pun tak buat macam member. Nama pun sahabat. Allah. Jadi dia orang ni memang nakal sungguh lah. Pasal apa? Saja tulis buku untuk membatalkan amalan-amalan yang sangat baik, yang tu untuk menunjukkan ta'zim kita akan Nabi SAW. Tu panjang dia memang ke depan dia akan sebut masalah ziarah kubur. Kalau puak-puak ni pergi ziarah kubur, pantang sangat dia meh. Tambah pula ziarah kubur hari raya pula tu, Aidilfitri dan Adha. Oh, dia baca khutbah nanti dia hantam. Hari inilah hari bergembira, bukan untuk hari bersedih dan berduka. Oh. Sepatutnya kita bergembira hari ini kerana telah dapat berjuangkan nafsu. Kepala otak kau banyak hari raya menyanyi je. Oh. Tu dalam khutbah tu hentam tu, kedepan. Tak sepatutnya kita pergi ziarah kubur sampai kita menangis mengingat orang lama. Hari ni hari bersukaria. Bersukaria dia tu lah untuk nyanyi. Makan kuih, minta mak kuih sepotong. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Dia apa daripada kecil dengar lagu tu. Hari Raya gembira macam tu ke? Para ulama kita salafus soleh gembira dia bukan macam tu. Memang asal bahasanya Yaumus Surur, hari gembira. Bukan hari gembira macam mana hari gembira suasana sekarang, gembira hari raya. Gembira diorang tu, gembira pasal Ramadan tu daripada awal hingga akhir tu telah melalui satu proses tarbiyah yang sangat cemerlang. Hari raya tu ialah memang raya sungguh. Pasal apa? Awal-awal Ramadan adalah rahmah. Yang kedua, awal-awal pertama adalah maghfirah, rahmah. Pasal ketiga, itqu minan nar. Seolah-olah tu yauma waladathu ummuh, hari Syawal tu, satu Syawal tu macam hari dilahirkan oleh ibu dia sendiri. Maksudnya dia dilahirkan oleh ibu, bersih daripada dosa. Macam mana orang bertaubat, macam mana bayi yang baru lahir. Tu yang bayar fitrah tu. Nama fitrah tu antaranya siapa? Pasal seolah-olah kita dah balik pada fitrah, suci pada dosa. Pasal apa? Itqu minan nar. Satu seronok sangat dia meh. Itu seronok yang diajar dalam syarak. Seronok kita lansir baru, makan ketupat, kuih sepotong. Nyanyi balik kampung lah, balik kampung. Hadiah saya kalau geram saya bubuh gitulah kan. Memang itu je keseronokan dia mah. Balik kampung. Balik ye balik kampung. Balik kampung je lah. Bila takbir tak boleh balik kampung macam mana? Sedih je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat menangis macam apa?
Nangis tak boleh kampung. Eleh. Kelakar. Ulama dulu sedih tu, bukan sedih apa? Sedih pasal masuk Syawal tu sedih. Masuk Syawal tu sedih. Kalau ni sebab ganjaran pahala lah. Bulan sebelum Ramadan, kalau gaji 1,000, bulan Ramadan 70,000. Masuk Syawal 1,000 balik. Selalu 70,000. Habis-habis income masuk je satu Syawal macam mana? Sebulan 1,000 balik. Macam nak seronok ke gembira? Seronok ke gembira soalan apa ni? Nak sedih ke gembira? Gembira bodoh sangat lah, 70,000 jadi 1,000. Sedih macam apa? Satu kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan, la tamannau an yakuna ad-dahru kulluhu Ramadan." Kalau manusia tahu apa kelebihan yang ada pada Ramadan, mereka akan bercita-cita dan mengharap sungguh, kalau boleh ya Allah, setiap bulan 12 ni, Ramadan, tak ada Syawal. Siapa tak nak gaji setiap bulan 70,000? Kalau tidak, Syawal 1,000 balik. Siapa nak? Angkat. Nak berbodoh itu. Dia orang nangis satu. Nangis itu satu. Kalau seronok pasal boleh lawan hawa nafsu, tu bekal untuk setahun akan datang tu. Itqu minan nar tu. Tu. Saya pergi India pasal memang dapat latihan macam tu. Tu yang duduk ni, insya-Allah Ramadan akan datang. Kita cuba susun yang ala-ala Hyderabad nak pergi, rasa tak boleh lagi COVID macam ni kan. Walaupun COVID ni tipu je. Orang mati darah tinggi lagi ramai daripada mati COVID. Bubuh yang nama COVID. Memang begitu pun. Yang mati pun dia akan tulis apa? Ada penyakit kronik, buah pinggang. Ada dialisis tahap 4. Buah pinggang, jantung. Ini semua tahap teruk-teruk lah. Kalau bahasa saya, memang nak KO lah. Saja disabitkan dengan COVID, bagi nampak angka tu besar. Tu pun tak besar mana. Dia tengok kematian tahun lepas dengan kematian tahun ni. Kematian tahun ni lagi sikit daripada kematian tahun lepas. Sedangkan ada COVID. Tak faham surah saya khabar apa? Boleh faham saya cakap apa? Tengoklah statistik yang ada. Saya bukan pakar statistik, demo yang keluarkan statistik tu. Maklumat ni lah yang tak ada ni. Dalam internet tak ada, dalam WhatsApp tak ada. Yang WhatsApp ada, yang dalam TV lagi tak keluar. Yang keluar kementerian-kementerian, muftin, apa, Sahibus Samaha tak keluar ni. Yang menteri-menteri tu siap buat ceramah lagi. Apa program selebriti, ulama apa, ustaz-ustaz selebriti, kempen untuk menerima vaksin ni. Balalah. Dia pun duduk hospital 8 hari keluar. Discharge daripada hospital, sembuh sepenuhnya. Makanan batu saudak je pun. Betul disuruh ambil vaksin. Ni darurat. Supaya kita boleh hidup dengan sempurna, tidak perlu lagi ada PKPD. Untuk bagi soalan-soalan, dijamin ke kena vaksin ni? Tak akan kena dah COVID-19. Belum dijamin. Itu apa jadahnya ambil vaksin tu? Tak boleh lah, barang lah kena sebut gitulah. Suara-suara macam ni tak dengar ni cakap masuk TV kan. Keluar macam ni lah. Tubuh berapa orang tengok? Ada 1,000. Punya 1,000. 100 tu kuat lah tu. Intah. Okey, habis. Dia ambil, dia nakalkan daripada kitab Syekh Ali Al-Maliki. Memang dia adalah antara ulama besar pada zaman. Dia tak jauh pun dengan kita, dekatnya pun. Memang anak dia pun ada lagi, Syekh Ali. Itu ada Syekh Ali Maliki kan. Semua keturunan dia tu. Gambarnya pun kita tengok muka berseri aja kan. Tengok muka-muka buat ni, sat-sat cap, sekat songkok, sekat tak kopiah, sekat pakai t-shirt. Benda lah. Baik, intaha, itu selesailah nukilan daripada Syekh Ali Al-Maliki ni. Ambil maksud jua. Dia tak terjemah sebiji harfan word by word. Exactly macam mana matan asal dalam kitab tu. Nak pergi tengok dia. Dengar ringkas pendeknya. Baik. Dengar ringkas. Pendeknya kata dia, amalan maulid dan berdiri pada waktu menceritakan lahirnya Nabi SAW. Dan kita bangun tu untuk menunjukkan ta'zimnya, membesarnya kita, memulianya kita akan Rasulullah, seolah-olah Rasulullah hadir
Seperti yang maklum itu, kata dia, ialah setengah, ada sebahagian daripada amalan yang elok pada membesarkan, pada mentakzimkan Nabi SAW. Sikit lagi dia bagi peringatan macam mana lepas. Kata apa? Tetapi janganlah dicampurkan dengan perkara-perkara palsu. Jagalah. Pasal dalam tu ada juga kan. Ada tak ada saya tak tahu, tapi antara yang kadang-kadang setengah dia ajar, buat apa? Dalam masa duduk berselawat tu buat apa? Lambai-lambai tangan. Untuk buat lambai-lambai tangan buat apa? Seolah-olah kita melambai-lambai Rasulullah. Rasulullah hadir dalam majlis kita. Yang tu nanti nasihat. Memang tak ada mustahilnya untuk Rasulullah hadir dalam majlis selawat, majlis burdah, majlis berzanji. Waktu kita berselawat pun Rasulullah hadir kat kita, tak mustahil perkara tu. Dia duduk alam barzah ni alam mutlak. Dia tak muqayyad dengan tempat, dengan masa. Dia tak ada qaid dah. Dia pun tak perlu makan minum untuk hidup. Tapi dia makan minum, dia boleh dah ke syurga. Dia lebih istimewa daripada orang mati syahid lagi. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebab dia punya kebolehan datang tak datang, memang hak dia, dia boleh lah. Dia boleh datang mana-mana majlis yang khasnya membesarkan dia, mengagungkan dia, memuji dia, menunjukkan cinta dan kasih pada dia. Dia memang dapat maklumat. Setiap every person yang berselawat pun dapat maklumat kat dia. Dia kenal sangat siapa yang berselawat, tak berselawat pada dia. Memang sabit dalam hadis-hadis sahih yang menunjukkan Rasulullah ni memang satu istimewa pada dia. Setiap siapa berselawat, Allah Ta'ala jadikan malaikat khas sampaikan kepada Rasulullah, sipulan-sipulan ni berselawat pada engkau ya Muhammad. Sipulan-sipulan ni berselawat pada engkau. Rasulullah terima maklumat tu. Sebab tu Rasulullah bukan pelupa macam kita. Semua nama dia ingat. Siapa yang benci dengan kau. Dia kenal satu akhirat esok. Dia yang akan bagi syafaat. Aku yang akan bagi syafaat. Dia kenal kita. Macam mana dia kenal kita? Allah Ta'ala bagi satu hubungan istimewa. Dia, setiap orang berselawat dan salam, siapa kasih dengan Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi ada hubungan hati dan ada malaikat khas. Setiap selawat sampai ke dia. Bayang tak? Satu orang yang banyak selawat ni selalunya memang hati lembut dengan Nabi SAW. Allah Ta'ala bagi yang keistimewaan. Antaranya apa? Mereka boleh faham benda yang orang lain tak faham. Dengan sebab banyak berselawat atas Nabi SAW, mereka boleh faham. Memang Allah Ta'ala bagi macam tu. Satu dianjurkan oleh para ulama' tutup guru kita, banyakkan berselawat atas Nabi SAW. Khasnya kita akhir zaman ni kadang-kadang susah nak jumpa guru, nak dapat guru mursyid, nak dapat betul-betul guru yang betul-betul guru boleh ajar kita, jalan kita pada jalan agama, jalan Islam ni. Dah tak jumpa, kadang nak jumpa pun susah, jauh, payah, komunikasi, belanja apa dan sebagainya. Macam-macam halangan menghalang tu. Apa kaedah dia untuk boleh dapat hati lembut, mudah nak ikut agama? Apa dia? Banyakkan selawat atas Nabi SAW. Itu selawat tu. Jaga masa yang sama juga. Tutup guru kita peringat, janganlah buat ada perkara yang boleh menjahanamkan pula hubungan dengan Nabi. Kalau dari satu sudut zikir, bagus zikir, jangan ada mawanik zikir. Istilahnya janganlah kita ada satu bekas nak isi dengan air, tapi bekas tu tirih bocor. Jangan ada benda yang tirih kan, bekas air yang kita nak isi tu. Barulah kita punya air tu boleh bertakung. Itu istilahnya. Faham kot bahasa-bahasa kiasan itu tak? Kalau dalam masa yang sama duk selawat, duk zikir, duk mengaji, masa yang sama ada buat dosa, habislah, penatlah. Bahkan dosa ni pula lagi sangat sensitif. Sikit je dosa, habis. Sia-sia buat kerja. Saya ngaji ada guru buat misal, sudahlah kita duduk melasah 5-6 bulan, ngapal 10 juzuk. Balik rumah, habis 9 juzuk. Tinggal 1 juzuk lah. Cuti seminggu je pun. Betul lah cakap. Tak payah test budak-budak yang ngapal Quran tu. Balik, melasah tengok. Tebuk. Ambil sabak, para sabak. Mukhtar, ambil baca manzil. Tebuk kantor nak dapat performance macam sebelum cuti. Seminggu je cuti pun. Dia balik tu, dia kodoh, dia tengok TV, dia tengok video, dia tengok apa cerita Superman, Spiderman, semua dia tengok. Dia kodoh habis. Lepas tu pergi madrasah, habis gelap hati, zulumat. Ilmu nur, Quran nur. Dapat zulumat macam ni, sangkut. Tera duduk madrasah pun sangkut ke tak? Nak hantar sabak pun tak boleh.
Allahumma fazna minhu. Baik. Jadi jangan campur. Tu, dia nasihat tu. Jangan campur dengan perkara-perkara palsu. Dan kerana yang palsu yang menafikan pahala keduanya. Pasal pembohongan atas Nabi bahaya besar. Kita memang Nabi tak buat, memang Nabi tak buat. Nabi larang ke? Bangun membesarkan dia Nabi larang ke? Satu ada orang kata, mana dalil Nabi suruh berdiri? Tanya dia balik, mana dalil Nabi tak pergi berdiri? Orang macam tu kena tanya. Kena tanya itu. Mana dalil? Zaman ni kan zaman orang dalil-dalil. Ditanya dalil, kita tanya dia balik dalil yang dia tak bagi kita buat tu. Kita mana boleh pergi ziarah kubur hari raya? Mana dalil kata tak boleh pergi ziarah kubur hari raya? Kita mana dalil suruh pergi ziarah? Kalau gitu fair apa? Fair and lovely, bukan fair and lovely, fair and square. Fair apa? Maksudnya boleh pergilah, tak ada masalah lah. Tambah pergi ni tazkiratul lil akhirah. Lagipun sekali-sekala balik kampung ni ya, waktu untuk pergi ziarah kubur, masa lain tak ada, tak dan. Pergilah ziarah, apa masalah? Pergi kedai makan tak ada pula dia kata, ni bid'ah ni, kedai makan. Duduk 3-4 jam, tengok TV lah tu. TV skrin besar lah tu. Habis semua tengok, nyanyi, melalak, melolong, gelak, ketawa, semua dia. Tengok ambil perhatian lah tu, terbeliak biji mata pula tu tengok. Untuk balik kena orang. Itu kita pergi kedai makan, orang kedai makan yang buka. Ni kat rumah kita yang buka, kita tengok. Lagi, tu hal. Tu huduhnya nafsu kita tu. Jadi jaga dengan palsu-palsu punya ni. Dia akan menafikan pahala. Habis Jahannam kalau palsu-palsukan pada. Tambah bab untuk membesar dan mengagungkan Nabi. Dia memang tak bagi kita mengagungkan Nabi. Dan jangan pula mengangkatkan Nabi. Jaga pula sampai jangan pula lajak macam ni. Jangan pula mengangkatkan Nabi SAW kepada tingkat-tingkat ketuhanan. Jangan nak sampai satu pula. Nabi Muhammad ni dia ialah jelmaan Tuhan. Nur Muhammad ni sebenarnya Tuhan itulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyerupakan diri dia sebagai nur. Kepala otak kau kufur tu akidah tu. Kristian tu pahaman macam tu. Ada pahaman macam tu. Pahaman ni lah yang digunakan tu untuk menghentam pahaman-pahaman yang memang ada istilah pun dalam kaedah kita yang kata Nabi Muhammad ni nur. Nabi Muhammad ni nurun fauqa nur. Memang ada. Qad ja'akum minallahi nur. Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala isyaratkan dia sebagai nur. Salah satu nama Nabi Muhammad SAW adalah nur. Tu ianya. Jadi Muhammad nur. Bunyi kita bahasa Melayu makna bunyi. Sorry. Ada orang nama makna ni. Bagi makna. Matilah oleh cahaya. Kalau baca fi'il madhi, mata nurun, matilah oleh cahaya. Fi'il madhi tu. Patutnya Muhammad nur. Muhammad nur yang bercahaya, yang mencahayakan orang lain. Dia nur yang mana munawir. Nurun munawir. Betul makna no pula tu. Dalam no pula. Saya main bahasa kita tahu. Astagfirullah, melawak tu menyampaikan. Gelak anak dia. Astagfirullah. Satu esok orang pergi apa? Memang makna, bukan makna. Bapak aku Muhammad Nur. Steady. Kemau anak dia kemah lagi. Okey. Ada anak dia kita usia anak dah sekali. Janganlah angkat sampai paket ketuhanan. Bahkan ada orang sampai mentazihkan Nabi. Yang ni pun pernah juga saya jumpa golongan macam ni. Dia kata apa? Hari tu pernah sebut dah kita baca kitab Syarah Usul Taqid tu kan. Ada pahaman sesat tentang Nabi Muhammad ni. Dia kata apa? Nabi Muhammad ni dapat anak ni Sayyidah Fatimah, Ummul Kalsum, apa tu semua anak Nabi yang 7 orang tu. Dapat anak melalui Siti Khadijah ni bukan melalui proses macam mana manusia biasa. Nabi Muhammad ni sebenarnya tak pernah usik pun Siti Khadijah. Siti Khadijah ni dia melahirkan anak-anak Nabi SAW macam mana Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Kata dia. Ada dia tak faham macam ni. Pelik semua lah. Ada banyak followers. Ada. Betul.
Tu syaitan ni, iblis ni, dia bagi sesat ni, ada je. Yang sesat dia pun dia sesatkan dah. Yahudi dah sesat pun. Yahudi tu berpecah. Dia 71 puak. Satu je yang betul. Yahudi yang original dululah. Zaman Nabi Isa, Nabi Musa tu. Yang Bani Israel yang pakai kitab Taurat tu. Berpecah pada 71. Satu je betul. 70 out. Nabi Muhammad Nabi Isa 72. Satu je betul. 71 out. Nabi Muhammad ni 73. Satu je betul. 72 out. Jadi kalau faham 3 generasi kitab ni, Taurat, Zabur, Injil, Taurat, Injil, Quran, Taurat jadi 71, 72, 73, campur 70, 70, 70, 74, 21, 21, 210 campur 216. 216, 3 je okey. Saja saya campur 30, 70, 70, kan? 71, 72, 73, 3 je okey. 3 per 216. Golongan. Jadi kalau guna bahasa nisbah, 3 nisbah 213. Dek. 3 nisbah 213 tu. Allah. Lagi sikit daripada yang mati COVID. Tak faham surah. Itu pun COVID nisbah pada COVID. Yang betul-betul COVID, mana ada yang mati betul-betul COVID. Itu selalu saya sebut. Kalau ada, bagi kementerian satu nama yang orang sihat, yang dia sihat, tak ada penyakit apa-apa, yang tak disabitkan dengan COVID, betul kena COVID, dia mati dengan COVID. Bagi satu nama. Satu nama cukup. One name is enough for me. Satu nama. Kita bagi gajaran sikit, kita bagi RM10 kat dia. Nak bagi RM10,000 tak ada. Bagi RM10 kat dia. Bagi nama. One name. Mana semua nama semua kronik, semua kronik. Perlukan pernafasan. Dah memang kalau tak kena COVID pun memang duduk tempat yang perlu pernafasan. Selama ni tak pernah diceritakan pun berapa orang yang duduk buat kecemasan, yang duduk perlukan kecemasan, yang perlukan bantuan pernafasan. Tu yang kata kalau ikut yang mati tahun ni, yang mati tahun lepas, yang mati tahun lepas tu yang tak ada COVID tu lagi ramai. Sedangkan yang ni yang perlukan kecemasan, bilangan angka mati tu lagi kurang daripada tahun lepas. Tak kelakar tu. Sedangkan kata dia ini wabak COVID. COVID sepatutnya kalau dulu katalah setahun ada 500, sepatutnya mau 5,000 kematian. Ini tak. Dulu 500 angka pergi tengok elok-elok lah. Hari ni 380 je tahun ni. Ditutup berakhir Disember macam ni. 380. Dulu 580. Lagi sikit rupanya COVID. Pasal apa? Mak rempit tak ada, ni tak ada. Itu je rupanya. Juga maklumat yang sebenarnya memang telah didedahkan pun oleh orang doktor-doktor yang pakar. Bukan kita tak pernah buat kajian pun. Kata dia, inilah isu pertama dalam dunia yang menggunakan isu kes untuk dijadikan sebagai kaedah darurat untuk lockdown, sedangkan yang mati dengan dia tak ada pun lagi. Dengan angka kes tu dah dijadikan dia sebagai satu benda yang berbahaya. Kes saja dah jadi bahaya. Sedangkan kalau ikut bahaya lagi mak rempit tu. Siapa? Yang mati mak rempit tu tiap-tiap minggu. Tanya tengok hospital, unit ambulans, kecemasan kan. Tanya poli trafik tu. Satu hari berapa orang masuk hospital yang mati? Satu hari, seminggu. Selalunya ujung minggu tu lah rempit. Piung. Yang mampu ya? Kalau ikut yang tu lagi besar dia punya angka statistik kemalangan jalan raya tu. Lagi besar daripada hak mati COVID ni. Yang tu kalau ikut lagi wabak besar, wabak apa? Wabak rempit lagi besar. Patutnya lockdown. Saturday night lockdown. Semua tak boleh keluar malam. Pukul 10 saman. Lockdown. Lagi besar, lagi selamat semua. Lockdown. Seperti kata dia, antara pahaman sesat lagi ni, sampai tahap ketuhanan ni mengangkat oleh puak Yahudi. Tu macam mana Yahudi dan Nasrani angkat akan Nabi, bagi keduanya Yahudi dan Nasrani ni kepadanya pada tahap ketuhanan. Kalau Yahudi itu waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, sampai Nabi yang jadi sampai anak Allah, Nabi Uzair. Kalau Nasr waqalatin Nasara Isa ibnullah.
Innal Masih ibn Maryam Rasulullah. Tu lain. Dia apa tempat lah macam tu kan. Sampai dia kata innallaha salisu salasa, Allah Taala tiga daripada tiga. Tiga dalam tiga, tiga satu daripada tiga, macam-macam pahaman ni ada tiga kalau ikut conclusion dalam Quran, pahaman-pahaman Kristian ni. Sampai dia bawa jadi anak Tuhan. Subhanallah, subhanallah. Dan setengah daripada barang yang menyuruh oleh Allah Ta'ala dengan membesarkan dia akan barang. Masuk barang ni perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh kita mulia dan membesarkan, mentakzimkan dia. Apa dia? Selain daripada Nabi SAW, apa dia? Kaabah. Siapa duk pusing-pusing tu? Kalau ikut macam mana? Pecahkan Kaabah tu. Sampai ada orang sembah Kaabah. Untuk katok Kaabah pergi pecah. Ada pula. Syiar tu. Yang mana salah tu betul kan lah. Yang salah tu bukan katok Kaabah kaedah dia. Satu ziarah kubur Nabi memang ada lah orang-orang yang pahaman sesat. Betul kan lah pahaman sesat dia. Bukan tak bagi orang pergi ziarah kubur. Kalau kata dengan kaedah tak bagi orang ziarah kubur untuk menghilangkan syirik pasal ada orang pergi sembah kubur, untuk esok ada orang sembah kau, bunuh kau dulu lah. Pasal apa? Pasal dengan sebab kau ada orang sembah kau, bunuh kau dulu. Oi, ayat apa ni? Antaranya Kaabah. Antara membesarkan Kaabah dengan tawaf. Keliling Kaabah. Dan antaranya di Kaabah tu ada Hajar Aswad. Macam mana nak membesarkan Kaabah dengan dikucup Hajar Aswad? Tak jadi bidah, tak jadi syirik ke? Nak sebut kalau tu kan. Jadi jalan nak jadi syirik memang ada. Tapi kalau memang dia bukan syirik, dia salah tu individu. Betul kan lah individu tu. Bukan musnahkan Hajar Aswad, musnahkan Kaabah, musnahkan makam Nabi, musnahkan makam awliya, habis dia sodoknya semua. Perkuburan Ma'lah, Syubaikah, Baqi', habis rata semua. Pandang jarak pada tu kukuh, rata semua. Dia kata bagi semua rata, tak ada beza antara kubur orang ni, kubur orang ni. Kubur Pak Syekh dia Saleh Utsaimin tu elok je buat kubur besar-besar. Menara besar-besar. Kaedah kita tempat-tempat yang memang ada istilah, ada tabarruk, ada keberkatan, tempat-tempat yang memang disuruh kita duduk lama di situ pasal macam mana tempat tu berkat, bumi tu berkat. Memang ada keberkatan macam tu kan. Memang ada kaedah kita ajar berkat. Berpuak ni je yang dia tak ada pahaman-pahaman berkat ni. Tak ada. Tu yang baca Fatihah, ambil berkat baca Fatihah dengan sebab air ni untuk jadi asbab terang hati. Dia tak ada pahaman macam tu. Dia tak ada pahaman macam tu. Satu pada zaman Syekh Alwi Maliki juga kisah dia. Pada zaman dia Alwi Maliki rasanya. Zaman dia, kalau kan Kaabah ni ada pancur emas kan. Pancur emas tu kan Kaabah kan ada satu corong. Tempat air hujan, saluran air turun tu. Buat pada emas. Jadi dia sebahagian pada Kaabah tu. Bila hujan turun, orang yang memang gila berkat ni, pergi cerita gila berkat tu. Buat apa? Kita adah air hujan tu. Polis-polis yang duk jaga pada zaman tu, katok. Bidah, syirik, bidah. Pasal syekh dia fatwa kan bidah, haram. Bidah, syirik. Dia mengadu kat Syekh Alwi Maliki, pergi jumpa mufti Mekah pada masa tu. Dia kata, alasta qulta hakaza, kau kan yang kata ni syirik bidah. Nah, kata syirik. Dia kata, hadza syirkun. Ambil berkat dia. Dia kata, adakah tidak ada alaisa Allahu qala fil Quran wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan wa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Terdiam dia dengar ayat Quran tu. Dia lupa rupanya ayat Quran sebut air hujan ni wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, air yang diberkati. Untuk air hujan dah berkat dah satu. Lepas tu Kaabah. Macam mana sebut? Bibak kata mubarakah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas hilal ladzi bi Bakkah mubarakan lin-nas. Kan? Mubarak. Bi Bakkah mubarakan lin-nas. Makkah ni mubarak.
Air yang turun mubarak. Kaabah mubarak. Barakatain fi mahalin wahid. Terdiam Pak Mufti Mekah, Mufti Wahabi yang satu. Kata sahih ya Syekh, sahih ya Syekh, sahih ya Syekh. Lepas tu tak berani halang lah orang tak pergi minum. Orang kalau hujan turun, minum daripada pancung mahal. Dia orang ni kena berdalil tu. Ada dalil degi. Ulama dah sebut lama dah. Tapi yang tu terang hati juga mufti tu. Kan? Kalau mufti yang pasti mendengar ni tak tahulah. Kan? Ekor kenguru pun macam dia nak kata harus saja makan. Saya tak tengok, dia orang lah cerita kat saya tak tengok. Nanti lain pula ceritanya. Siapa dia itu tanya lain lah. Mufti pasti mendengar tu. Baik. Dan antaranya maqam Ibrahim. Antaranya ta'zimkan maqam Ibrahim macam mana? Sembahyang sunat, tawaf di belakangnya khalfal maqam kan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan begitu juga rukun iman. Rukun iman. Patutnya rukun Yamani. Rukun Yamani macam mana? Dengan disentuh akan dia. Rukun Yamani sunat sentuh. Rukun ni penjuru kan. Dia ada penjuru Hajar Aswad. Sebelum penjuru Hajar Aswad ialah penjuru Yamani. Kalau kata Kaabah ni Kaabah. Ni tempat Hajar Aswad ni. Macam tu lah Hajar Aswad lah. Hajar Aswad macam tu. Nak pergi Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad ni bucu ni. Sunat Islam. Tapi yang tu ramai orang tak tahu kot. Kau tak jumpa kitab kot. Memang tahu Hajar Aswad lah. Memang sedikit sangat. Pengalaman saya pergi sana, orang yang Islam dekat bucu Al-Yamani ni. Allahumma salli wa sallim. Sikit sangat. Boleh kenal tengok air muka. Siapa buat tu? Tengok muka. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah ya Allah. Bismillah. Hajar Aswad pun. Bismillah. Kalau orang gila berkat tu, sampai itulah matlamat dia pula. Yang penting dapat cium Hajar Aswad. Kabat tu. Masya Allah. Saya tu guru tak ajar itu. Biar dia. Tak ada gilanya nak pergi cium Hajar Aswad. Batu je pun. Ya Allah yang hayyun la yamus, yang tak kait dengan tempat pun untuk kita nak bagi zikir dan bagi ingat takzim, tak ada pun pergi gaduh cium Hajar Aswad tu. Macam mana pun syirik kan? Tak ada, memang syiar, memang ada pun. Kau tak katok lah bagi Hajar Aswad tu, buang parit, buang ke laut. Tak ada, mana boleh. Makam Nabi tu, katok makam Nabi tu, buang tempat lain. Boleh, bukan ni buat. Nak mati, nak mampu buat. Tapi makam Baqi' tolak. Rata dia buat. Tempat-tempat orang ambil makam ibu Nabi Sayyidatina Aminah kat Abwa' tu. Kalau kau ada tempat, dia buat apa? Dia buat di atas bukit sikit. Ada tanda perkuburan makam Nabi, buat apa? Di pagarnya dia buah batu, dia buah minyak keris, buah kaca keliling. Tak bagi orang naik. Makam ibu Nabi. Tambah pula dia orang duk faham apa mak ayah Nabi apa? Ahli neraka. Gila apa dia orang ni? Na'udzubillah. Rukun Yamani dengan sentuh akan dia. Begitu juga pintu Kaabah dan multazam. Pintu Kaabah dan multazam. Dinding hala belah pintu Kaabah tu, multazam kan. Dan di bawah saluran. Duduk bawah saluran, bawah pancung emas tu. Dekat Haji Ismail tu. Dengan berdoa padanya, berdoa di situ. Memang orang pakat berpusu-pusu berdoa situ. Nak masuk pun susah. Jadi memang ada benda syariat yang ajar macam tu untuk ambil tabaruk macam tu. Dan lain-lain lagi seperti yang berlaku oleh puak-puak salaf dan khalaf. Memang macam inilah keadaan umat Islam. Dan memang benda tu pun ada kebenaran dan memang dibenarkan untuk ambil tabaruk berkat tempat kan, untuk berdoa. Cuma sistem kan dia kan, pasal berebut masuk raudhah apa umpamanya. Kepung lepas. Prinsip tu betul lah kan. Kalau pakat semua serbu gitu, biar gitu.
Tak boleh buat apa Saya ingat lagi masa saya duduk ngaji dulu, Tok Guru dia sebut Raudah ni masuk kan. Tak boleh duduk buat apa, duduk itu kerah penuh sesak. Bila dia gunakan sistem kepung, ambil kanvas, tutup, buka tu, barulah ada peluang. Tu pun dia bagi lah 5 minit, 10 minit. 2 rakaatnya, rakatain faqat, roh. Itu halah Tambah pergi pegang ni kan, pegang rida ni, pergi sapu kat mimbar tu. Wah, syirik. Beda. Lalu dekat tepi ni maka Nabi ni pun pegang kain ni sapu tu. Syirik beda, ya Syekh. Roh. Dia halau itu. Salah dan khalah memang macam tu dah. Memang ada istilah tabarruk macam ni. Yang mereka risau nak sayang autograf artis tu tak ada pula syirik ya. Minta sayang autograf. Menyanyilah selalu. Bangga ni autograf. Dah tu sebab masuk neraka esok siapa? Jumpa orang zalim, redha dengan dia, seronok dengan orang zalim. Quran kata apa? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Sebab masuk neraka dah tahu. Pergi minta autograf tu. Raja lawak, penyanyi, artis. Hak derhaka dengan Allah Taala tu. Tambah menteri-menteri hak kepala otak pening tu. Pergi sign kat dia. Puncak masuk neraka. Bukti apa? Sign ada ni. Bukan hang sign dulu kan. Bukan hang yang suruh sign tu. Maksudnya hang suka dengan dia. Ni artis pujaan hang. Dan sekalian mereka itu pada itu amalan tidak beradat mereka itu melainkan akan Allah Ta'ala. Jadi kebiasaan pergi tawaf, Hajar Aswad, apa seumpama ini, melainkan kerana Allah Ta'ala dan tidak i'tiqad mereka itu akan memberi bekas bagi yang lain daripada Allah Ta'ala sama sekali. Pada pihak memberi manfaat dan pihak memberi mudarat. Cuma atas wajah jalan syarak ada kata yang ni kaedah berkat. Buatlah kaedah berkat yang memang dibenarkan. Air hujan malam Jumaat kan, air hujan berkat, malam Jumaat berkat. Waktu baca Yasin berkat, dibacakan Quran berkat, Al-Quran berkat, baca Fatihah berkat, doa pula tunggu berkat, orang alim berkat, orang taat berkat, orang soleh berkat. Lagi tak ada air hujan malam Jumaat. Memang macam tu malam-malam dulu. Dia kata nanti syirik dong itikad ke air. Nak kira syirik, kau makan nasi boleh jadi syirik. Ada duit boleh jadi syirik. Memang kita belajar tauhid macam tu. Nak syirik tu kat kita bukan masalah. Pergi air jampi, kata air jampi. Apa masalah air jampi? Ni air tak jampi, nasi ni kau makan, nambah. Alam, makan babi pula tu. Makan lemak babi. Kata dia, yang babi haram daging je. Itu tak pelak pula kata. Tak boleh, saya geram kalau sebut itu. Saya over limit lagi saya sebut tu. Nisbah mudarat manfaat itu pak itikad. Itu kata nak kira syirik, maka ubat boleh jadi syirik. Ada duit dalam poket syirik. Ada handset dalam, ada di tangan boleh jadi syirik. Syirik itu atas akidah kau. Itu yang kena belajar faham. La ilaha illallah. La dar wa la nafi' illallah. La qadi al-hajat illallah. La ma'bud la mustaqni an kulli ma siwa wa muftaqirun ilai kullu ma adahu illallah. Ngaji tauhid elok. Jadi sama sekali kalau orang mukmin tak ada masalah langsung buat perbuatan-perbuatan macam tu. Nisbah dia orang merebut pasal dia orang istilahnya haloba untuk cari tempat berkat macam tu. Masya-Allah. Memang tak nisbah larangan, tak ada larangan tu. Bahkan ada orang Islam kita tak ada hati langsung tengok benda macam tu. Bahkan ni syirik, musyrikun. Buah musyrik ya. Kuburiyun, tu, capaliyun. Habis semua dia pun. Kuburiyun, capaliyun, kuburiyun. Apa benda? Pergi ziarah kubur je, sembah kubur. Ada pula. Itu dia duduk pergi makan restoran, sembah restoran. Pergi pejabat, sembah restoran. Sembah pejabat. Ya. Pergi tepi pantai Port Dickson, sembah Port Dickson. Ya. Pergi kubur, sembah kubur. Ada pula. Yang dia pergi kat bank, duk sembah bank tu. Duk berasa bank lah tu dah. Dapat je. Oh. Tu, sembah bank. Sembah duit. Tak syirik ke tu? Dia syirik akidah. Ngaji akidah elok-elok. Pasal tak faham akidah, tak faham syirik tu benda.
Kerana memberi bekas itu bagi Allah Ta'ala jua. Itu akidah kita. Jadi mana yang dibenarkan atas perjalanan sabab, buat sabab. Letakkan sabab tu mahal sabab je, dia laluan aja. Hakiki mesti ke Allah Ta'ala. Tak akan hasil tauhid ni melainkan ahli tauhid yang faham makna la ilaha illallah. Satu asas ajar tauhid, muhkamnya la ilaha illallah. Yang ni pula dia orang tak ajar, duk ajar atas arah. Ada muka, ada tangan, ada betih, ada mata. Ada kanan, ada kiri. Muhkam tak ajar. Untuk dia kata kita pula sibuk takwil ayat Quran, tak ajar, duk ajar yang mutasyabihat. Masa bila kita duk ajar mutasyabihat? Kita duk ajar wujud, muhkam. Kidam, muhkam. Baqa, muhkam. Mukhalafah lil hawadis, muhkam. Qiyamu bi nafsih, muhkam. Dia orang yang duk sibuk cerita Ar-Rahman ala arsyis tawa. Kita terpaksa jawab untuk ajar dia duk cerita ayat-ayat mutasyabihat aja. Faham pula dengan zahir. Jenuh kita berbetul ni. Kita duk ajar pada dulu wujud kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, muhkam. Yang dia orang duk ajar mutasyabihat. Dia kata kita ajar mutasyabihat, ajar orang takwil. Memang antara kaedah dia takwil. Dia orang telan sebiji-sebiji. Macam mana pahaman zahir jadi puak zahiriyah. Akhir sangatlah zaman tadi kan. Seperti yang telah dahulu sebutnya pada suruh jaga dua perkara yang mesti itu. Jaga apa? Jadi dia bagi nasihat dua perkara yang jaga yang besar yang terdekat kitab ni. Tahu mana? Jaga Nabi Muhammad ni pesuruh Allah, jangan letak tempat Tuhan. Jaga yang Tuhan ni beri mudarat, manfaat, menunai hajat hanya Allah Ta'ala. Ilah ni hanya Allah Ta'ala. Itu mesti betul perjalanan hidup. Sepanjang perjalanan Muslim, mukmin, inilah asas kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. InsyaAllah sambung. Kata dia, marilah anak-anak perhati dan belajar sedikit-sedikit daripada bercakap dengan jalan majaz, iaitu pinjaman. Dia nak ajar kita majaz. Itu kalau nisbah saya sendiri, saya pun selalu sebut benda ni. Ajar majaz dia, ada majaz mursal, ada majaz akli. Kena belajar majaz ni macam apa? Pasal ada orang yang dia tak faham majaz ni. Majaz ni lah yang menyebabkan kenapa ayat mutasyabihat kerana kena takwil. InsyaAllah panjang umur jumpa ke depan lah ni. So, kita malam ni nak maghrib pun lagi suntuk sangat, terkalut sangat tak? Kita tangguhlah ke depan lah. Tengok bila yang ada kelapangan tu untuk sambung kita punya bacaan kitab ni. Ada soalan? Tidak bagus. Tidak bagus bagi muslimin ingkarkan kata. Tak bagus tu asal mana tak bagus, tak molek lah. Tak molek tak sewajarnya, pasal dia boleh bawa pada akibat. Istilah yang ni ulama kalau dalam kaedah usul dia kata ni saddul zari'ah. Bab untuk tutup pintu, jangan bawa pintu-pintu yang boleh bawa kepada tak hormatnya Nabi. Jadi tak molek sangat, tak elok sangat perbuatan untuk mentakzim Nabi, membesarkan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Buh Sayyidina misalnya, bangun waktu sebut nama Nabi Muhammad, waktu kelahiran dia. Benda ni memang bagus sangat untuk menunjukkan membesarkan Nabi SAW. Kita pergi larang, tambah kata bid'ah pula. Dia macam contoh misalnya guru masuk kelas, ajar bangun kan. Jangan ajar bangun, ni menghormati manusia, syirik. Macam tu kan. Masa tak pernah ada seorang orang putih pun kata-kata tu, what the hell, what is going on with you? What the hell are you? Macam tu kan. Apa benda kau ni? Go to hell lah. Tahu apa? Benda untuk kita hormat siapa? Guru kita, walaupun ajar bahasa Inggeris kan. Ada perasaan hormat pada guru, tambah nak hormat kat Nabi. Lepas tu dia kata bid'ah. Memang tak molek sangat. Jadi tak molek tu, tak molek lah. Tak bagus. Tak bagus tu dia kata boleh bawa sampai pada kufur apabila larangan tu memang menunjukkan kata dia tak ada ta'zim langsung, dengan tak ada langsung perasaan nak membesar dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain? Jadual. Kita menjadualkan amalan itu lah. Macam kami malam Jumaat baca Yasin. Setiap perayaan tu, setiap hari raya tu kita ziarah kubur. Macam mana dikatakan jadual tu sendiri bid'ah ke sebenarnya? Kaedah kita dalam syarak memang disuruh buat jadual pun. Isyarat Quran, fa iza faraghta fansab.
Ay fa idza faragta min as-salat fansab, apa maksudnya? Rattib aurat wal qiraatil Quran wal zikir was salawat. Itu kata ulama-ulama tafsir kita. Bila dah selesai ibadat khas ni, susun. Jadi memang disuruh berjadual. Tak ada minggu ni balik rumah mak tua. Memang bulan depan balik rumah mak betul. Yang ni balik rumah mak angkat. Yang ni balik rumah mak susu. Ada jadual lah. Ada jadual lah. Tak bid'ah tu. Mana Nabi ajar suruh buat macam tu? Ada tak hari ni belajar ni, hari ni belajar tafsir, hari ni belajar hadis? Ada jadual? Hari ni hari Senin, hari ni pendidikan jasmani, hari ni pendidikan Islam. Tak bid'ah tu. Nabi ada ajar ke? Ni pelajaran bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia ada. Hari ni belajar tasawuf, hari ni belajar fiqh, hari ni belajar hadis, ada. Kalau bid'ah, habis semua bid'ah. Jadi boleh ke baca Quran bubuh hari ni yang tu? Tak ada pun dah masalah larangan untuk menentukan hari-hari tertentu untuk buat ibadat-ibadat yang tu. Tak ada. Pokok tu yang mereka seolah-olah orang kata apa, membuat jadual tertentu, amalan tertentu dengan angka yang tertentu. Yang ni bid'ah, kata dia mengkhususkan ibadat tertentu tanpa ada pengkhususan Nabi adalah bid'ah. Atas nama bid'ah memang bid'ah, tapi dia bukan sayyi'ah, bukan tolak lah. Memang atas kata menjusur tu. Kalau kata yang tu bid'ah, habis semua bid'ah. Bangun makan pagi, sarapan pagi ukur apa? Makan apa? Nasi lemak. Ya kan kena kontrak dengan kerajaan apa kan? Ada menu kan? Minggu-minggu ni hari apa kan? Ni nasi lemak, ni mi, ni bihun. Bukan bid'ah tu. Tak usah buat ada nama-nama apa. Kontrak yang bagi makan. Ni tu. Oh bid'ah habis semua, masuk neraka, ahli neraka semua. Tu dah puak ni semua ahli tabdek namanya. Kaedah kita menentu khas dengan amalan-amalan harian dengan tertentu. Tak ada larangan untuk kita buat dengan ibadat khas. Ada. Hari ni mesti ngaji tajwid, hari ni mesti ngaji PK, hari ni ngaji. Memang itu kita punya jadual kan. Hari ni pelajaran ni, hari ni pelajaran ni. Masuk pejabat pukul 8, keluar pukul 5, rehat hak ni. Waktu sembahyang walaupun cepat, rehat tetap waktu tu. Tak bid'ah tu. Kan semua khusus. Semua ada waktu khusus. Tak ada pula dia rasa yang tu kesalahan. Sedangkan semua khusus. Nak pergi yang ni pakai songkok, yang ni pakai cap, yang ni tak pakai kopiah, yang ni pakai tracksuit, yang ni pakai t-shirt, yang ni pakai baju Melayu, ni pakai sampin. Siapa yang buat peraturan macam tu? Nabi mana ajar kau macam tu? Dia boleh buat peraturan, tak ada masalah. Ni masuk SOP, tembak lu ambil ni. Ni hormat pula kat dajai mata satu tu. Saja pun tu ni. Mai sejahtera. Ni tak bid'ah ke macam ni? Kalau kata amalan-amalan yang tu bid'ah habis semua amalan manusia dalam dunia. Memang kaedah kita berjadual. Memang kaedah kita diajar untuk menentukan, khaskan amalan tertentu ni pasal ada isyarat fa iza faraghta fansab. Susun. Dan susun. Untuk Allah Taala khas pula apa dia? Ratilil Quran tartila. Ilaihi tabtila wa bad inna sanulqi alaika qawlan saqila inna macam mana? Tabtila tu. Maksudnya kalau Allah Ta'ala ni putuskan sesungguh-sungguhnya. Itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنه